Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Sadaqallahul azim. Suratul Isra ayat yang ke-7. Jika kamu, yakni Bani Israel, berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sebenarnya. Dan jika kamu memilih untuk melakukan kejahatan, maka kesan keburukan kejahatan itu akan terbalik mengena kamu sendiri. Oleh itu, apabila telah sampai masa janji kami membalas perbuatan derhaka kamu, yang kali kedua, kami akan datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan wajah kamu dengan penghinaan, dan untuk mereka memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama, yakni pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang kamu telah kuasai, yang telah kamu bina dengan sehancur-hancurnya. Ini adalah ayat yang ke-7 Suratul Isra yang saya rasa kita kena tampal di dalam bilik anak-anak kita supaya menjadi cita-cita anak-anak kita dan menjadi cita-cita kita sebagaimana seorang pahlawan muslimin yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayahnya telah menampal dalam mindanya, iaitu matlamat untuk membuka menawan Konstantinopel. Ayat 7 adalah ayat yang sedang berlaku hari ini dan pada masa akan datang dalam masa yang terdekat. Ayat yang ke-7 ini adalah ayat yang belum lagi berlaku dan akan berlaku dalam masa yang terdekat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, saya akan berkongsi dengan anda kupasan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab beliau yang bertajuk Haqa'iq Quraniyah Haula Al-Qadiyati Al-Falastiniyah, di dalam bab mengenai Baitul Maqdis di akhir zaman, Baitul Maqdis pada keadaannya hari ini, dan apa yang akan menjadi kesudahan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa khususnya. Dan saya tidak mampu untuk menghuraikan lebih daripada 20-30 muka surat yang saya baca daripada sebuah buku yang tebalnya hampir 170 muka surat ini. Saya tidak pasti adakah buku ini sudah pernah diterjemahkan oleh sesiapa. Sefaham saya tidak ada yang menterjemahkan lagi kitab ini, tetapi ia adalah kitab yang sangat bagus untuk dibaca oleh ulama mufassir Jordan yang masih lagi hidup, alhamdulillah. Semoga Allah merahmati Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kerana apabila saya membaca bab mengenai Baitul Maqdis, bab mengenai mustaqbalul Yahudi fi Palestin kama tuqarriruhu surat Al-Isra, masa depan Yahudi di Palestin sebagaimana yang telah dibentangkan oleh suratul Al-Isra, saya seperti merasakan surah Al-Isra ini baru diturunkan kerana tafsirannya itu seperti sedang berlaku sekarang. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan saya untuk menerangkan pada anda dalam lebih kurang setengah jam daripada sekarang. Saya tidak akan terjemahkan sebab saya rasa ia adalah soal masa, tetapi saya akan berkongsi dengan anda poin-poin penting, khususnya dari sudut lataif Quraniyah, bahasa Quran yang begitu indah. Apabila Allah Azza wa Jalla berfirman daripada ayat 4 hinggalah ke ayat yang ke-7. Ini adalah fokus kita, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 daripada suratul Isra. Pertama sekali, apa yang disebutkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi adalah apakah kerosakan yang pertama yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Kerana pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mengenai Bani Israel akan melakukan kerosakan 2 kali. Maka Al-Imam At-Tabari rahimahullah, imam mufassir besar kita, kata Syekh Salah, beliau mengatakan kerosakan yang pertama ini, kata Al-Imam At-Tabari, adalah apabila Yahudi Bani Israel ini membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu kerosakan itu telah menyebabkan mereka dimusnahkan oleh Bukhtanasar, iaitulah Raja Babil. Manakala kerosakan yang kedua, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, adalah mereka membunuh Nabi Yahya bin Zakaria. Lalu akhirnya
pembunuhan ini menyebabkan Khurdus, Raja Babil, memusnahkan Bani Israel kali kedua. Ini pendapat Al-Imam At-Tabari rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Salah. Namun demikian, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi memilih untuk berbeza pandangan dengan Al-Imam At-Tabari dan jumhur para ulama mufassirun. Al-Imam At-Tabari dan jumhur para ulama mufassirun, Syekh Salah telah memilih untuk berbeza pandangan dengan penuh adab, dengan penuh hormat, ma'a ijlalina lahum wa ihtiramina wa taqdirina li'ilmihim. Ini adab Syekh Salah dengan para ulama mufassirun terdahulu. Walaupun beliau berbeza pendapat, beliau tetap menyatakan ini sekali-kali tidak menghilangkan sedikit pun hormatnya dan kedudukan kemuliaan para ulama terdahulu, walaupun beliau memilih untuk berbeza pandangan. Kata Syekh Salah, beliau berpandangan antara sebab Al-Imam At-Tabari rahimahullah dan ramai jumhur para ulama mufassirun membawa tafsiran dua kali kerosakan sebagaimana yang telah disebutkan tadi adalah kerana para alim ulama mufassirun terdahulu ya'ishuna fi zamanin kana al-hukmu was-saytarah was-sultan lil-Islam wal-muslimin. Maknanya pada zaman para ulama tafsir ini hidup yang menyebabkan mereka tafsirkan kerosakan pertama kematian Nabi Zakaria, kerosakan kedua kematian Nabi Yahya adalah kerana pada waktu itu para ulama hidup pada zaman Islam memerintah dunia. Dan tidak tergambar sedikit pun pada fikiran para ulama mufassirun terdahulu akan adanya negara haram Israel. Kerana pada waktu itu realitinya tidak ada. Bahkan Yahudi tunduk kepada negara-negara muslimin dan terikat dengan hukum-hukum yang ada di negara-negara muslimin. Lalu Syekh Salah Abdul Fattah menyuruh supaya i'adatun nazar, supaya menyemak semula pandangan ini kerana kita hidup pada zaman di mana terang-terang di hadapan mata kita adanya negara haram Israel semakin lama semakin berkembang dan membesar. Tetapi Syekh Salah berkata, walaupun beliau memilih untuk berbeza pandangan dengan jumhur ulama mufassirun, beliau mengatakan ini bukanlah pendapat saya bersendirian. Saya hanyalah ana mutabi'un lahum, halaman 131. Ana mutabi'un lahum. Saya hanyalah mengikuti pandangan-pandangan mufakkirun, ulama yang terkemudian, muasirun. Beliau tidak berseorangan dalam mengemukakan pendapat yang baru tentang dua kerosakan ini. Beliau hanyalah menyebut apa yang sudah disebut oleh ulama-ulama terkemudian dan beliau memperhalusi pandangan beliau. Baiklah, Syekh Salah menghuraikan terlebih dahulu waqadaina. Waqadaina artinya Allah memberitahu di dalam Taurat melalui lisan Nabi Musa alaihi salam bahawasanya Bani Israel suatu hari nanti di masa depan akan ada perosak-perosak dari kalangan umat ini, yakni Bani Israel akan melakukan kerosakan melampau batas sampai terzahir, terserlah di seluruh dunia kerosakan itu sebanyak 2 kali. So, waqadaina adalah bermakna pengumuman daripada Allah, al-ikhbar wal-i'lam. Daripada Allah kepada Bani Israel fil kitab. Dan dinyatakan perincian kerosakan ini di dalam kitab, yakni At-Taurah kepada lisan Musa alaihi salam. Kemudian ini menunjukkan orang-orang Yahudi mereka mengetahui kerosakan yang bakal mereka lakukan sebelum kita diberitahu, yakni orang Islam. Dan pemberitahuan tentang kerosakan 2 kali ini telah berlaku di dalam Taurat sebelum berlaku di dalam Al-Quran, yakni suratul Isra. Ini maksud waqadaina fil kitab, waqadaina ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kemudian Syekh Salah menyebut tentang 2 dasar untuk anda mengenal pasti mengenai adakah kerosakan ini telah berlaku ataupun sedang berlaku, telah berlaku atau belum berlaku. Asasnya adalah 2, al-ifsad wal-'ulu, kerosakan dan kesombongan. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi Syekh Salah menyebut sekarang kita menyaksikan
bukan sekarang, saya tak masuk lagi dalam tafsiran kedua, tuan-tuan ya, kerosakan kedua. Saya cuba nak beritahu, Syekh Salah menyebut bahawasanya kerosakan al-ifsad, kerosakan yang dimaksudkan di sini adalah kerosakan dalam segenap segi kehidupan orang-orang Yahudi, iaitu kerosakan akidah, kerosakan agama, kerosakan akhlak, kerosakan harta, kerosakan hukum hakam, kerosakan pemikiran, kerosakan politik, kerosakan sosial, kerosakan seni, kerosakan pendidikan. Yahudi telah mengalami kerosakan di dalam dan juga merosakkan bangsa lain, orang lain, dan mereka sebagai dalang. Ini yang dimaksudkan sebagai la tufsidunna, fasad. Dasar yang kedua adalah al-ulu, iaitu kesombongan dan ketakabburan. Dan ini disebut sebagai oleh Syekh Salah isti'bad al-akharin, memperhambakan orang-orang lain supaya menuruti kehendak mereka Yahudi, menghina orang lain dan seolah-olah mereka tidak berguna untuk hidup melainkan berkhidmat untuk Yahudi. Ini arti al-ulu. Ini menunjukkan al-ulu adalah menggambarkan bahawasanya Yahudi berkehendak supaya mereka adalah the chosen nation. Mereka adalah bangsa yang terpilih, dan selain daripada mereka adalah bangsa yang tidak layak untuk hidup melainkan dengan ihsan orang-orang Yahudi. Okey, selesai. Itu maksud al-ifsad wal-ulu pada ayat yang keempat. Sekarang kita bergerak pada ayat yang kelima, iaitulah penerangan mengenai janji Allah yang pertama yang telah berlaku. Jadi kalau menurut Al-Imam At-Tabari tadi, ayat yang kelima ini merujuk kepada terbunuhnya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tetapi Syekh Salah menyebut, beliau berpandangan bahawasanya kerosakan yang pertama ini bukanlah merujuk kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dengan penuh hormatnya kepada pandangan ulama-ulama terdahulu. Beliau berpandangan kerosakan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan apabila sampai masa janji, kami membalas kederhakaan kamu yang kali pertama daripada kedua-dua kederhakaan itu. Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan ganas serangannya. Ini terjemahan lah tuan-tuan. Lalu mereka menjelajah ke segala ceruk rantau untuk membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Syekh Salah menyebut wallahu alam. Dua kali beliau menyebut wallahu alam. Kerosakan yang pertama ini sudah pasti berlaku selepas surah Al-Isra' diturunkan, dan bukannya sebelum surah Al-Isra' diturunkan, yakni merujuk kepada zaman Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Dan beliau menyebutkan di sini kerosakan yang pertama ini bermula daripada Yahudi yang datang daripada tanah Syam ke Yathrib. Dan keadaan Yahudi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Barang siapa yang mengamati sirah dengan mendalam sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah ke Yathrib, maka mereka akan memahami kerosakan yang pertama yang dilakukan oleh Yahudi. Dan antara disebut oleh Syekh Salah adalah orang-orang Yahudi apabila mereka berada di Yathrib, dan mereka bukan sekadar berada di Yathrib, mereka berada di banyak tempat ya di sekitar Yathrib, iaitu di tanah Arab. Mereka telah menguasai ekonomi orang-orang Aus dan Khazraj. Pasar-pasar emas, bazar-bazar yang besar. Kekuatan ekonomi bazar-bazar ini dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan kerosakan yang mereka lakukan adalah di mana mereka menyebut mereka menyebarkan satu propaganda bahawasanya kami orang yang terdidik. Ini kata-kata Yahudi bila berada di Yathrib. Kami orang-orang abna Allah wa ahibba'u. Na'udzubillah. Kami adalah orang-orang yang sangat kuat membaca, sedangkan kamu orang-orang Arab Yathrib tidak boleh membaca, buta huruf, menyembah berhala, jahil, dan kamu sangat memerlukan kami. Jadi unsur perseteruan dan permusuhan dan kebongkakan ini sudah jelas kelihatan di dalam sirah apabila sebelum Rasulullah diutuskan
ke Yathrib. Malangnya orang-orang Arab di Yathrib pada waktu itu radan wa qabulan, ya, mereka menerima penghinaan, propaganda yang telah dilakukan oleh orang-orang Yathrib qabla zuhuril Islam bi ardi Yathrib. Sebelum Islam sampai, sebelum Rasulullah sampai kepada bumi Yathrib. Kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi kepada Yathrib adalah kerosakan akidah, di mana mereka mendakwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka mengatakan syurga maqsurah tu alaihim, syurga hanya milik mereka, dan mereka mendakwa Uzair anak Allah, na'udzubillah. Kerosakan yang kedua adalah kerosakan akhlak, di mana mereka telah memporak-perandakan akhlak orang-orang Arab di sekeliling mereka. Kerosakan sosial adalah apabila mereka memecah belahkan antara Aus dan Khazraj dan kabilah-kabilah Arab di Yathrib pada waktu itu. Kerosakan intelektual berlaku dengan mereka membawa cerita-cerita yang batil dalam kitab mereka yang dinamakan sebagai Israiliyat. Kerosakan politik adalah apabila mereka menguasai mereka menguasai walaupun ada pemimpin di Yathrib, tetapi dari sudut politiknya mereka kelihatan dominan, pengaruh mereka lebih besar. Ini yang cuba digambarkan oleh dalam muka surat 138. Dan apa pula kerosakan selepas Nabi SAW diutuskan? Sebelum tu, kalau tuan-tuan belik surah Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabun ma'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Apabila telah datang kepada mereka kitab Allah yang membenarkan apa yang telah mereka nyatakan, iaitu adanya Nabi yang terakhir. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelum kedatangan kitab tersebut dan sebelum kedatangan Rasul tersebut ke Yathrib, mereka sudah yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka telah berkata kepada orang-orang yang tidak lagi Islam pada waktu itu, yakni kafir, iaitu penduduk-penduduk Yathrib, bahwasanya Nabi ini akan memihak kepada kami dan akan memberikan kemenangan kepada kami orang-orang Yahudi ke atas kamu bangsa Arab. Tengok tu unsur perkauman, dan diperkudakan Nabi ini akan memihak kepada mereka. Tetapi apabila benar-benar datang ma'arafu kafaru bih, mereka telah kafir kepada Rasulullah, fala'natullahi 'alal kafirin. Baiklah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ba'athna 'alaikum. Bagaimana Allah memusnahkan kerosakan yang pertama yang disebut oleh Syekh Salah, merujuk kepada kerosakan Yahudi di Yathrib sebelum dan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Semua sedia maklum, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Yahudi bukan sekadar kafir kepada baginda, bahkan merencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anda semua sedia maklum, antaranya dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berjaya kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sihir dan racun. Lalu lihat bagaimana ayat yang kelima, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana. Ayat ini, kata Syekh Salah, menunjukkan bahawasanya janji Allah pasti akan berlaku selepas turunnya surah ni. Selepas turunnya surah Makkiyah ini, maka perkataan wa'ad sudah pasti dia belum berlaku, tetapi pasti akan berlaku. Maka bagi Syekh Salah, ia tidaklah bermakna ia telah berlaku pada zaman dahulu. Ia belum berlaku kerana surah ni surah Makkiyah. Ia pasti akan berlaku dalam masa terdekat, iaitulah selepas Nabi SAW berhijrah. Satu persatu, ibadan lana, hamba-hamba kami yang diberikan oleh kami kekuatan, akan mengepung dan memusnahkan segala kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Dan antara keindahan bahasa Al-Quran adalah perkataan ba'athna. Ba'atha artinya membangkitkan seseorang daripada kematian kepada kehidupan. Inilah gambaran generasi para sahabat di Yathrib. Daripada kematian, yakni kekufuran, apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang mati dihidupkan semula sebagaimana Allah menghidupkan pemuda-pemuda Al-Kahf. Maka ba'athna adalah satu perkataan yang indah, menggambarkan bagaimana
generasi para sahabat ini bermula daripada keadaan jahiliah dan kekafiran di Yathrib. Namun bila datang Rasulullah, mereka diberikan hati yang menakjubkan dan diberikan oleh Allah kehidupan. Ini maksud yang pertama, ba'athna. Kemudian ba'athna yang kedua adalah bermakna mereka telah mengatasi daripada dahulunya berada di keadaan yang rendah, sekarang mereka menterbalikkan keadaan. Ba'athna artinya daripada keadaan di bawah, mereka berada di atas. Kerana dahulu di Yathrib yang mengatasi orang-orang kafir, orang-orang Arab kafir pada waktu itu adalah Yahudi, dan sekarang bila Rasulullah SAW datang, ba'athna alaikum. Kum di situ merujuk kepada Bani Israel melakukan kerosakan, di mana para sahabat ridwanullahu alaihim telah menterbalikkan keadaan, di mana Yathrib telah menjadi Madinah dan baginda dan para sahabat menguasai keadaan dan bukan lagi orang-orang Yahudi. Innaha la tantabik illa ala sahabah. Ini kata Syekh Salah, ibadan lana. Kerana perkataan ibad di dalam Al-Quran tidak sama dengan perkataan abid. Ini satu lagi bahasa Al-Quran yang sangat halus. Abid di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali, dan kebanyakannya adalah sirah wama rabbuka bizallamin lil abid. Maka sekiranya perkataan abid digunakan, ia juga merujuk kepada kafir. Tetapi perhatikan suratul Isra, di mana perkataan yang digunakan bukan abidul lana, tetapi ibadan lana, dan perkataan ibad di dalam Al-Quran berlaku sebanyak 95 marrah. 90 marrah artinya 95 kali. Dan ia merujuk kepada orang-orang mukmin yang saleh. Seluruh perkataan ibad merujuk kepada orang-orang mukmin yang saleh dan diberikan ketinggian dan kemuliaan oleh Allah. Maka lana, na di situ adalah satu idafah, takrim wa tashrif min Allah. Maka ibad bukan sekadar memuliakan para sahabat, lana adalah Allah mulia dan mengiktiraf kedudukan orang-orang Ansar dan Muhajirun. Dan perkataan ibad, ibad ini juga tidak kebetulan kerana ayat pertama sudah disebut abd, asra bi'abdihi. Jadi ini menunjukkan generasi ibad yang disebutkan pada ayat yang kelima ini ada kaitan dengan abd yang pertama muncul pada ayat yang pertama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula maksud uli ba'sin syadid? Uli ba'sin syadid artinya aqwiya, punya kekuatan untuk bertembung dan untuk bertempur, untuk berperang dengan Yahudi, dan diberikan kekuatan fizikal untuk mengatasi mereka di dalam peperangan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Khaybar. Kalau anda perhatikan sirah, anda akan tahu bagaimana 4 kepungan dan 4 peperangan ini adalah bermula daripada kerosakan Bani Qainuqa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Khaybar. Jadi ini gambaran uli ba'sin, bagaimana sirah mendefinisikan uli ba'sin syadid, kerasnya kepungan dan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pengkhianatan dan kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam Madinah. Fajasu khilal ad-diyar. Ya, fajasu khilal ad-diyar artinya apa? Ini menunjukkan, kalau kita tengok terjemahan tadi, fajasu khilal ad-diyar, mereka akan menjelajah ke segala ceruk rantau untuk membinasakan kamu. Atau dalam bahasa Syekh Salah, dasuha bi aqdamihim, di mana kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh Yahudi ini akan dipijak-pijak oleh tentera-tentera muslimin. Wa hatamu kianal yahud, dan binaan-binaan yang telah dibina, haikal-haikal, mahligai-mahligai mewah yang dibina oleh Yahudi akan dimusnahkan oleh pasukan-pasukan ibadan lana uli ba'sin. Jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim kepada mereka memerhatikan sirah tentang Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Al-Qura, Yahudi Fadak, Yahudi Taimak. Jadi boleh baca sirah. Ini kata Syekh Salah. Dan kemuncak daripada itu adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila beliau membersihkan Yahudi daripada tanah Arab, bukan sekadar daripada Madinah.
untuk mengotakan kata Rasulullah SAW, di mana tidak berhimpun di semenanjung Arab ini dua agama. Tidak akan berhimpun dua agama di Jazirah Arab, maknanya tidak ada tempat untuk Yahudi. Maka Umar merealisasikan sabda Nabi SAW ini. Dan kalau anda boleh belik suratul Ahzab ayat 26 hingga ayat 27, anda akan lebih memahami bagaimana makna fajasu khilalad diyar, bagaimana Al-Quran mentafsirkan Al-Quran, bagaimana penghinaan berlaku ke atas Yahudi digambarkan dalam suratul Ahzab ayat 26 hingga 28. Bagaimana ketakutan yang Allah munculkan dalam hati orang-orang Yahudi, bagaimana mereka, kalangan mereka ada yang terbunuh, ada yang menjadi hamba tawanan, bagaimana Allah memberikan kepada orang-orang muslimin tanah-tanah yang mereka tidak pernah duga. Harta-harta Yahudi diwariskan kepada orang-orang Islam tanpa mereka duga. Sekarang tajuk yang disebut oleh Syekh Salah menutup tirai perbincangan ini adalah nahnu na'ishu al-ifsad al-thani lil Yahud. Sekarang kita berada pada zaman kerosakan yang kedua orang-orang Yahudi. Subhanallah. Bagi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kerosakan yang kedua tidak merujuk kepada pembunuhan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Bagi Syekh Salah, beliau meyakini ia adalah kerosakan yang belum berlaku dan tafsiran itu boleh jadi berlaku dalam masa yang terdekat. Tafsiran ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini, bagi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ia mungkin Allah memilih anda untuk melihat tafsirannya itu. Subhanallah. 1400 tahun dahulu Nabi sudah membacakan surah ini, tuan-tuan, dan kita tidak pernah menyedari bahawasanya tafsirannya ataupun terrealisasinya janji Allah yang kedua ini boleh jadi belum berlaku. Wallahu a'lam. Okey. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengulas ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Saya rumuskan ayat yang ke-6 inilah yang sedang anda lihat kepada negara haram Israel sekarang. Bagaimana kekuatan yang mereka miliki, bagaimana kekuatan militer yang mereka miliki, bagaimana kekuatan amwal wa banin yang mereka miliki. Dan mari saya hurai apa kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Pertama, beliau menghuraikan thumma. Thumma adalah haraf yadullu ala tarakhi. Dalam bahasa mudahnya, ia menunjukkan kemudian, tetapi kemudian yang mengambil masa yang lama. Maknanya apa? Akan datang satu zaman yang panjang, kurunan mutatawilah, kurun yang banyak, maknanya 100, 200, 300, 400 tahun selepas generasi pertama memusnahkan Yahudi. Thumma, akan datang satu keadaan yang panjang di mana mereka mengatasi kita, cucu cicit para sahabat terdahulu, pewaris ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang ke-6 memberitahu radadna lakum. Kami akan pusing balik roda itu, di mana kami beri kelebihan tidak lagi kepada generasi cucu cicit yang telah memusnahkan Yahudi kali pertama. Kami akan pusing roda itu, kami akan berikan kelebihan kepada kamu, wahai Bani Israel, di mana kamu ada kelebihan itu ke atas umat Islam pada waktu ini. Jadi ini adalah menggambarkan keadaan dunia selepas kehilangan khilafah. Kehilangan, bukan sekadar kehilangan khilafah, bahkan semenjak berlalunya zaman manusia yang terbaik 300 tahun yang pertama, dan sejak daripada kehilangan khilafah Islamiah, semakin lama semakin berkembang kanser Israel, kanser penyakit Yahudi Bani Israel ini yang melakukan kerosakan. Lalu selepas 14 kurun, kerosakan itu sedang berlaku di hadapan mata kita. Dan pertembungan yang akan berlaku adalah pertembungan Yahudi dan orang-orang Islam. Dan kata Syekh Salah, thumma radadna lakum al-karrata alaihim. Him di situ merujuk kepada orang-orang Islam, kerana khitab ayat ini berdasarkan ayat-ayat sebelumnya. Lakum merujuk kepada kamu dalam Taurat. Kami telah menyatakan kamu akan ada kelebihan. Maknanya tadi pasukan muslimin jaringkan gol ke atas kamu. Sekarang kamu akan diberikan peluang untuk menyamakan kedudukan. Bahkan kamu menjaringkan gol yang melebihkan kamu. Tetapi peringatan, ayat yang ke-7 akan muncul sebentar lagi. Wahai orang-orang Yahudi, sepatutnya mereka baca semula kitab mereka yang sebenar. Jadi amdadnakum, kata Allah Azza wa Jalla. Syekh Salah hurai amdadnakum, kalau terjemahannya menyebut kami
akan beri kepada kamu. Amdadnakum. Kalau anda perhatikan elok-elok di sini, ada 3 kali na, iaitu merujuk kepada kami beri, dan kami beri. Maknanya kamu tu tak ada apa. Wahai Yahudi laknatullah, yang beri kepada kamu kekuatan, yang beri kepada kamu harta, yang beri kepada kamu banin, yang beri kepada kamu nafira. Ayat ini menunjukkan pada anda Yahudi selepas zaman Rasulullah SAW mengatasi mereka, mereka akan mempunyai 3 kelebihan. Kelebihan pertama, amwal, mereka akan kuasai, mereka akan mempunyai kekuatan ekonomi. Yang kedua, mereka akan mempunyai kekuatan anak pinak yang ramai. Penduduk Israel di negara haram itu semakin bertambah dengan menakjubkan. Banin. Yang kedua, nafira. Nafira ini kita katakan dengan mudah pendokong-pendokong daripada luar negara haram ini. Nafira merujuk kepada bala tentera. Bala tentera yang akan mendokong dengan akthara, dengan begitu ramai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memulangkan kredit kelebihan ini kepada dia Azza wa Jalla. Dia menyebut na 3 kali. Ini sangat halus bahasa Al-Quran disebut oleh Syekh Salah bagi menunjukkan kamu tu tak ada apa, wahai Yahudi laknatullah. Yang menyebabkan kamu ada kelebihan itu adalah kami. Kamu tiada apa-apa. So sebenarnya 3-0 kamu sebenarnya. Tapi kamu merasakan kamu diberikan kelebihan. Jadi inilah yang telah, dan amdadnakum, kata Syekh Salah, laysat dzatiyah asliyah, innaha laysat nabi'atun minhum, innaha quwwatun kharijiyah mustawridah. Ini menunjukkan perkataan amdadnakum adalah menunjukkan kekuatan yang diperolehi oleh Israel. Walaupun Syekh Salah tidak suka perkataan itu kerana dia merujuk kepada Nabi Yaqub, lebih suka menggunakan perkataan Yahudi al-Muhtal yang merampas negara Palestin. Sebenarnya kekuatan ini bukan datang daripada usaha mereka sendiri. Kekuatan yang diperolehi oleh Yahudi Zionis ini adalah kekuatan kharijiyah, kekuatan yang didokong daripada luar. Dengan hanya menggunakan perkataan amdada atau wazan af'ala, menunjukkan ada fa'il daripada luar yang telah memberi kekuatan kepada negara haram ini. Ini menunjukkan mereka lemah kerana mereka bergantung kepada kekuatan luaran. Baik itu pengumuman Jerusalem sebagai ibu kota negara ini tidak datang daripada Perdana Menteri Israel, tetapi datang daripada Presiden mereka. Kenapa mereka memerlukan kekuatan luaran? Ini menggambarkan mereka lemah sebenarnya. Dan kelemahan itu dibongkarkan dengan penuh halus di dalam ayat yang ke-6. Kemudian, kalau anda boleh perhatikan seketika penghujung suratul Isra ayat 104. Ji'na bikum lafifa wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Sadaqallahul azim. Syekh Salah menyebut ayat ini, dan kami telah berkata kepada Bani Israel bahawasanya kamu boleh duduk di mana-mana di atas muka bumi. Al-arda di sini kata Syekh Salah tidak merujuk kepada al-ardul muqaddasah, al-ardul mubarakah, iaitu Palestin, tetapi merujuk kamu boleh duduk kat mana-mana di atas muka bumi Allah ini. Kamu bertempiaran, kamu bertebaran, kamu berpisahan, kamu tidak lagi berada di di tanah kamu dahulu, sebab kamu sudah dipecah-pecahkan di sana sini. Tetapi apabila fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji kami yang kedua yang kami nyatakan pada ayat yang ke-7, maka apabila datang janji kami yang terakhir, ji'na bikum lafifa. Perkataan penting di sini adalah lafifa. Lafifa bermakna mujtami'in. Maknanya kamu daripada serata dunia, wahai Yahudi, yang tidak ada dunia sanggup menerima kamu dahulunya kerana perangai dan sikap kamu. Tetapi apabila hampir janji kami yang kedua untuk musnahkan kamu, kamu lihat apa akan berlaku. Kamu akan dihimpunkan secara lafifan di tanah ini. Maknanya tertegaknya negara haram Israel dan berkumpulnya orang-orang Yahudi di negara haram ini di atas darah rakyat Palestin, dan dihalau keluar saudara mara kita di Palestin, membenarkan janji Allah di dalam suratul Isra ayat 104. Subhanallah. Kemudian waja'alnakum aktsara nafira. An-nafrah artinya ad-da'mu wat-ta'yid wal-musa'adah wal-musanidah. Artinya para pendokong-pendokong, dan Syekh Salah tidak berlapik dalam hal ini. Beliau menyebut direct negara-negara yang mendokong Israel.
seperti direct bila menyebut Amerika, ada beberapa buah negara Eropah. Kemudian sekarang kita berada pada perkara yang lebih penting, iaitulah pada ayat yang ke-7, tuan-tuan, di mana ayat yang ke-7 ini adalah berita gembira, dan saya bacakan apa yang disebut oleh Syekh Salah. Innana nahnul muslimin alladhi sanudammiru kiyan al-yahudi biiznillah. Sesungguhnya kitalah orang-orang muslimin yang akan memusnahkan haikal Yahudi dengan izin Allah. Wa nazilu ifsadahum athani bi'aunillah. Kita akan menghilangkan segala legasi rosak mereka dengan izin dan pertolongan Allah. Wa nurihul alam minal uluwi al-yahudi. Dan kita akan berikan kerehatan kepada alam ini daripada kesombongan Yahudi dan kebusukan perangai mereka. Kita akan sebarkan minyak wangi kepada bumi ini dan kesombongan mereka. Jadi dalam ayat yang ke-7 kita perhatikan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu buat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kamu, wahai Bani Israel. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kesan buruk itu akan berbalik kepada kamu. Syekh Salah mahu kita berfikir panjang. Kenapa tiba-tiba ketika Allah menceritakan tentang kerosakan Yahudi kali kedua, iaitu akan berlaku tidak lama lagi, tiba-tiba ada khitab, ada ayat mengenai kalau kamu buat baik, kebaikan itu akan kembali pada kamu. Kalau kamu buat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada kamu. Kenapa tiba-tiba ada unsur kelunakan di sini? Kenapa ada unsur kelunakan di tengah-tengah Allah menceritakan tentang kebobrokan dan kerosakan Yahudi dan janji Allah yang kedua? Kerana apabila mereka semakin membesar sebagai sebuah negara haram, ayat yang ke-6 memberi isyarat kepada besarnya kekuatan mereka, dan kita sedang melihatnya pada waktu ini. Maka mereka akan memerintah dengan kezaliman tanpa sebarang ihsan kepada manusia. Kesombongan mereka akan melampaui batasan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan in. Subhanallah. Sebab kalau anda belajar bahasa Arab, ini saya salah sebut dalam kehalusan bahasanya. Anda perhatikan ayat 7, ada in dan ada idha. Ada in dan ada idha. In merujuk kepada sesuatu yang mustahil akan dilakukan, tetapi idha ia pasti akan dilakukan. In merujuk kepada sesuatu yang diharapkan kamu lakukan, tetapi mustahil ia akan berlaku. Tetapi idza merujuk kepada idza jaa nasrullah. Ia boleh jadi berlaku, tetapi ia pasti akan berlaku. Subhanallah, kehalusan bahasa Quran. Jadi ini menunjukkan, kalau kamu mengharapkan negara haram itu akan membuat ihsan kepada kamu, jangan kamu harapkan kerana sesama diri mereka sendiri, mereka tidak akan melakukan ihsan kepada sesama mereka. Maka Allah menggambarkan dasar pemerintahan mereka pada waktu ini dan akan datang, wallahu alam, adalah dasar yang tidak berlaku ihsan kepada bukan sekadar sesama kita, bahkan bukan sekadar sesama negara-negara lain, bahkan kezaliman itu berlaku sesama mereka sendiri. Dan sekarang kita berada pada ayat paling memotivasikan saya dan kita semua, iaitulah fa idza jaa wa'dul akhirah. Beri perhatian tuan-tuan, ini saya nak tutup dah ni. Perkataan fa idza jaa wa'dul akhirah, perkataan akhirah di sini kata Syekh Salah tidaklah merujuk kepada janji kami di akhirat. Bukanlah bermakna janji kami ke atas Bani Israel yang akan berlaku di akhirat. Akhirah di sini kata Syekh Salah adalah muqabil al-ula. Maknanya janji yang kedua dan terakhir. So akhirah di sini adalah al-akhirah. Okey? Maknanya al-marratu tsaniyah. Dan apabila datang janji kami yang kedua, dan idza menunjukkan ia pasti akan berlaku, liyasu'u wujuhakum. Akhirah maknanya apa? Inilah yang terakhir, tiada selepas ini apa-apa kecuali yang ini, iaitulah inilah detik kerosakan dan kemusnahan Yahudi kali penghabisan. Yahudi tidak akan muncul lagi di atas muka bumi selepas janji ini berlaku. Ini maksud al-akhirah allati la marrata ba'daha, yang tidak ada lagi la syai' ba'daha. Tidak akan ada lagi Yahudi bermaharajalela selepas daripada janji Allah yang kedua ini.
Liyasu'u wujuhakum artinya apa? Okey. Perhatikan terjemahan ayat yang ke-7. Iaitulah 3 perkara akan berlaku dan Allah menggunakan sirah mereka. Ya. Liyasu'u waliyadkhulu waliyutabbiru. Beri perhatian kepada 3 perkataan ini. Sebab tadi masih ingat saya sebut 3 kelebihan Yahudi, tetapi Allah beri kredit pada dia. Dan sekarang 3 kelebihan umat ini apabila menang ke atas Yahudi, tetapi Allah tidak menyebut kami beri, tetapi Allah menyebut ini kemuliaan kamu wahai umat Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala yang boleh saja menisbahkan kepada kami beri kamu kemampuan untuk menyedihkan wajah mereka, kami beri kemampuan untuk kamu memasuki Masjidil Aqsa, kami beri kemampuan untuk kamu memusnah dan menghancurkan segala yang telah mereka bina. Allah tidak menyebut kami, sedangkan tadi Allah menyebut kami kerana takrim wa tasyrif li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini adalah usaha kamu dan aku memberikan kemenangan itu benar, tetapi untuk memuliakan kamu wahai umat Muhammad. Subhanallah, halus bahasa Al-Quran tuan-tuan. Okey, liyasu'u wujuhakum artinya apa? Untuk memburukkan wajah kamu, untuk menyebabkan wajah kamu kelihatannya facial expressionnya sangat muram, sangat sedih. Ayat ini kata Syekh Salah, lam taqul al-ayah idza jaa wa'dul akhirah sayaqtulunakum. Maknanya apa? Yahudi akan menyaksikan kehinaan, Yahudi akan menyaksikan kehancuran bangunan-bangunan yang mereka bina dengan sangat mewah di negara haram itu. Yahudi tidak akan dibunuh kerana kecuali mereka yang melawan pasukan muslimin, tetapi akan ada mereka yang tidak mati kerana Allah mahu mereka melihat kesudahan yang dijanjikan Allah berlaku ke atas mereka. Fahum mazalu ya'ishuna ahya. Subhanallah. Kemudian, apa pula maksud waliyadkhulul masjid? Dan mereka, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memasuki masjid. Okey, al-masjid di sini merujuk kepada apa tuan-tuan? Al-masjid di sini merujuk kepada Al-Masjid Al-Aqsa kerana alif lam itu disebut di dalam kaedahnya sebagai alif lam lil ahdi, maknanya merujuk kepada masjid yang kita sedia maklum pada ayat yang pertama, iaitulah Al-Masjid Al-Aqsa kerana janji yang pertama Al-Masjid Al-Haram datang daripada seseorang yang lahirnya di berdekatan Masjidil Haram. Itu janji yang pertama telah berlaku di tangan seseorang yang muncul daripada Masjidil Haram, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janji Allah yang kedua akan berlaku bukan di Masjidil Haram tetapi di Masjid Al-Aqsa. Kama dakhaluhu awwala marrah. Ulama kata inilah ayat yang memberikan kredit kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu kerana beliaulah yang telah menjadi tafsiran kepada ayat ini, kerana beliaulah yang telah menyempurnakan ayat Allah di mana kemasukan pasukan muslimin kembali ke Masjid Al-Aqsa, di mana pada waktu itu liyasu'u wujuhakum, wajah orang-orang Romawi menjadi hina dina kerana akhirnya Islam menguasai Baitul Maqdis selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat waliyutabbiru ma'alau tasbira adalah menunjukkan pasukan muslimin, insya-Allah kita yakini janji itu kerana janji itu pada ayat yang ke-7 di dalam suratul Isra, yutabbiruna wa yudammiruna quwwatahum wa yaqduna ala aslihatahum wa yanhauna kiyanahum. Artinya apa? Pasukan muslimin, mudah-mudahan anak kita, mudah-mudahan cucu-cucuk kita di kemudian hari akan memusnahkan binaan-binaan gergasi, haikal-haikal yang mereka bina di atas tanah suci dan masjid ini. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, Syekh Salah pun tidak beritahu apakah status Masjidil Aqsa pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Isyarat daripada ayat ini, segala yang mereka bina di atas masjid akan dimusnahkan semula oleh pasukan-pasukan muslimin, dan segala najis kotoran rumah ibadat mereka akan dimusnahkan oleh pasukan muslimin, sebagaimana pasukan Islam apabila memasuki Masjidil Haram. Anda lihat sendiri Fathu Makkah, dan segala senjata kimia, itu kata Syekh Salah, segala senjata kimia mereka akan dimusnahkan oleh pasukan muslimin. Dan pada waktu itu
ia akan berentetan dan berangkaian dengan penyempurna janji yang kedua. Kalau penyempurna janji yang pertama Khalifah Umar Al-Khattab, penyempurna janji yang kedua, Syekh Salah mengakhiri bab ini dengan menyebut tentang Nabi Allah Isa bin Maryam. Baginda akan menyempurnakan pembukaan Baitul Maqdis di penghujung dunia. Sebab itu, apabila ayat yang ketujuh ini selesai, ia belum lagi sempurna. Yang akan menyempurnakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan dalil-dalil daripada Al-Quran, detik akhir kemusnahan Yahudi, di mana tidak ada seorang pun Yahudi akan hidup kalau dia masih memilih untuk berpegang kepada kebatilan Yahudi. Sebab itulah kalau anda baca, kata Syekh Salah, Isa bin Maryam akan muncul untuk membunuh Dajjal, raja yang akan dinobatkan oleh orang-orang Yahudi, dan Dajjal itu sendiri orang Yahudi, dan pada waktu ini akan diekori oleh Yahudi Asfahan. Dan Syekh Salah menyebut daripada Iran, dan ada lebih kurang, bukan lebih kurang ya, disebutkan oleh hadis sebagai 70,000 Yahudi akan mengekori Dajjal, namun kesemuanya akan mati dengan mudahnya apabila menghidu bau Nabi Allah Isa bin Maryam. Ini mukjizat Nabi Allah Isa bin Maryam. Dan Syekh Salah mengakhiri dengan menyebut hadis untuk menyempurnakan ayat yang ketujuh, la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahud fayaqtuluhum hatta yantiqus syajar wal hajar. Iaitu pada waktu ini seluruh orang-orang Yahudi akan bertembung dengan orang-orang Islam. Mereka cuba nak memerangi orang Islam yang telah menguasai Baitul Maqdis, insya-Allah. Tetapi pada waktu itu mereka lari lintang pukang, mereka bersembunyi di balik batu dan di sebalik pokok. Tetapi batu dan pokok akan memihak kepada pasukan Muslim dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudin khalfi fata'ala faqtuluh. Jadi tuan-tuan, kata Syekh Salah mengakhiri ayat yang ketujuh ini, pertembungan dengan Yahudi adalah pertembungan yang bukan tariqus salmi was suluh. Tidak akan berlaku dalam bentuk perdamaian, tetapi isyarat daripada perkataan waliyutabbiru ma'alau tatbira, ia akan berlaku dengan peperangan besar. Na'udzubillah. Tetapi ia adalah sesuatu yang diberikan isyarat oleh ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sendiri. Tetapi jangan risau, Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalkan kita setia dengan legasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan kita setia dengan pribadi Sayyidina Umar Al-Khattab, pembuka yang pertama, iaitulah setia dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita tidak setia dengan ayat-ayat Allah, kita tidak akan diberikan kemenangan. Laisat ma'rakah Falastiniyah atau Arabiyah faqat, innaha ma'rakah Islamiyah. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan yang sempat mengikuti apa yang saya boleh kongsikan daripada kitab ini. Mudah-mudahan ada kesempatan baca. Banyak lagi yang dihuraikan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Allahumma arhamhu. Dan kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.